Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi sirah para rasul. Kita menggunakan pakai kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita berhenti bulan lepas pada peristiwa kaum umat Nabi Saleh nak bunuh unta Nabi Saleh tersebut. Saya sebutkan beberapa nama sebelum kita habis bulan lepas, iaitu yang antaranya adalah Qidar bin Salif, antara ketua yang membunuh mereka unta tersebut. Kemudian ada dua nama perempuan. Yang pertamanya Saduq binti Al-Mihya ibnu Zuhair bin Al-Mukhtar, dan yang kedua yang bernama Unaizah binti Ghunaim. Kedua-dua perempuan ini adalah kedua-dua orang perempuan kaya yang menjadi penaja kepada sesiapa yang sanggup nak bunuh unta Nabi Saleh. Maka dua orang perempuan ni sanggup, willing to be a sponsor, sanggup nak jadi penaja. Unaizah binti Ghunaim ni dia taja di sudut macam mana. Anak dia ada perempuan 3 orang. Dia kata siapa yang sanggup bunuh ni, dia nak hadiah anak dia tu. Pilihlah yang mana-mana yang dia nak. Sampai taruh tu lah no. Baik. Unaizah menawarkan kepada Qidar bin Salif, akan aku berikan 4 orang anak gadisku kepada kamu. Ambillah sesiapa yang kamu suka jika kamu benar-benar membunuh unta betina milik Soleh. Tu dia. Baik. Kemudian kita sambung mula ni peristiwa pembunuhan tersebut. Ni lah dah ni asal. Bulan depan kita masuk Nabi Allah Ibrahim dah, insya-Allah. Baik. Baik. Ketika unta itu berjalan melalui tempat yang berada di bawah penjagaan Masdaq, bermaksud mereka dah atok satu perjalanan, satu bentuk jalan agar macam perangkap, agar unta tu lalu dekat jalan yang mereka duk setting dah, perangkap lah dengan senang kata. Baik, bila unta tu lalu ikut laluan perangkap mereka itu, maka dia terus melemparkan anak panah ke arah unta tersebut hingga tepat mengenai tulang betisnya. Siapa yang lontak anak panah ni? Masdaq, satu orang lelaki yang lain. Dia Qidar bin Salif dengan Masdaq bin Saduq kan, 2 orang. Dan 7 lagi orang pemuda lain yang membantu. 9 orang semuanya. Quran sebut 9 orang. Dengan angka 9 orang. Baik. Baik. Kemudian Unaizah, Kemudian Unaizah binti Ghanam, yang tadi tu perempuan yang saya kata ada anak dara ramai segak-segak tu, keluar dan memerintahkan anak gadisnya yang cantik untuk memperlihatkan diri kepada Qidar dan kumpulannya. Cerita dah tuan-tuan, kalau kita tengok dalam tafsir, selepas mereka ni panah unta tu kena betih, tak mati lagi, tetapi mereka jadi unconscious, mereka jadi terkejut. Yalah, mereka mula rasa macam betul tak betul kami buat kerja ni. Sebab mereka sendiri menyaksikan dengan mata dan kepala mereka kemukjizatan yang keluar daripada unta itu. Unta tu bukan mai daripada cara biasa, secara biologi biasa. Dia keluar daripada bukit. Dia keluar tu pula mengandung beranak pula. Mereka sendiri menyaksikan benda tu, mengetahuinya. Memang tahu unta ni bukan mai, orang muda kita bukan kaleng-kaleng punya unta ni. Mereka pun tahu benda tu, tetapi dorongan kebencian terhadap Islam dan dorongan kebencian terhadap Nabi Saleh, mereka bunuh juga. Tapi bila mereka mula panah betih tu, unta tu menyerit ke, mereka jadi takut semacam. Maka langkahan mereka terhenti, mereka termanggu sebentar. Jadi macam serba salah. Bukan kata serba salah, jadi takut. Jadi fikir, betul tak betul ni? Kita pun lagu tu lah tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita bertuh cerita dengan orang ke apa ke, meskipun kita betul pun kita takut, ketak dengan tangan ni kan. Apatah lagi orang yang bertugas memang dalam bidang untuk mencabut nyawa orang ni. Dalam bahasa sastranya kita kata apa? Algojo yang tugas dia untuk tarik gear yang orang nak turun Allahu Akbar, tak mai. Nak gantung tu kan, yang tukang nak tarik tuil tu,
Algojo nama dia kan. Itu yang Lolok buat lagu apa nama ni, yang kata Sang Algojo, nanti dulu dia kata kan. Nanti saat Algojo, nanti dulu. Berikan ku kesempatan saat ini ke apa, untuk menyatakan kalimah sebenar. Maksudnya nanti saat Algojo, jangan tarik lagi tali ni, berikan masa sebentar aku nak mengucap. Itu kata kalimah sebenar tu kan. Tapi orang yang bertugas bidang tu tak tahulah lagu mana mereka rasa kan. Tapi pokoknya adalah mereka ni bila mereka buat lagu tu, mereka jadi takut terberhenti sat. Bila terberhenti sat, main sponsor tengok tak boleh jadi. Aku sudah keluar duit banyak, suruh buat kerja, tapi berhenti tahun ni. Maka Unaizah binti Ghanam ni, dia terus perintahkan anak-anak dara dia 4 orang ni keluar pergi duduk depan pemuda-pemuda tu, memperagakan diri mereka. Tak sebut dengan jelas memperagakan lagu mana, menari ke apa tak tahulah. Tetapi memberikan semangat kepada mereka untuk buat kerja jahat tu lagi. Maka keluarlah keempat-empat anak Unaizah binti Ghanam ni dan memperagakan diri mereka, memperlihatkan diri mereka kepada Qidar dan kumpulannya. Tak tahulah mereka buat apa, menari ke Gangnam Style apa tak tahu, tapi mereka buatlah, tunjuklah apa-apa pun bagi Qidar ni rasa semangat. Orang jantan ni tak boleh tengok ada perempuan dia jadi semangat lebih sikit. Setengah orang lah, bukan semua lah. Kita boleh dah main lapis-lapis atas ni, korang dah macam tu. Tapi zaman-zaman sekolah ni tuan-tuan, kalau ada perempuan ni masa tu lah kita nak jalan kepak sikit. Orang perempuan nak tengok kan. Rambut pun nak musikat rapi sikit masa tu lah. Tapi bila kita dah main berumur ni, benarlah perkahwinan itu menundukkan pandangan. Anak-anak muda kalau tengok video ni, benarlah perkahwinan itu dia menundukkan pandangan. Meskipun kita mungkin tak berubah, nak berubah sangat lagi, tapi sedikit sebanyak memang dia membantu. Dia menundukkan pandangan kita. Kita kurang sikit lah. Kalau tidak tuan-tuan, yes, perempuan itu dengan adanya mereka, kita jadi jalan berkepak sikit kan? Kita jadi mula nak buat kemas sikit. Kalau sama-sama orang lelaki ni, kalau ada sama-sama kawan, salah seorang member kita ni jenis suka buat kemas depan perempuan, kita cukup pangkah kan? Duduk depan perempuan, dia mula nak dikemas lebih lah, cukup tak boleh kan? Lagu tu zaman sekolah banyak macam tu kan? Tidak ada melawak orang kita elok ya. Tapi bila main perempuan lalu, dia mula nak kemas, mula nak kata kat kita, mula nak tolak kepala kita. Ada lagu tu tuan-tuan. Tapi tu semua sama budak-budak lah. Kita dah main tour ni, tak ada lagu tu dah kot kan. Perkahwinan dia menundukkan pandangan dan kita kurang dah. Dia banyak membuatkan kita jadi slow. Kita dah kurang bertengkar dengan orang dah. Kita tidak terburu-buru menulis dalam media sosial. Banyak dah tuan-tuan. Perkahwinan ni dia banyak tarik gear bagi kita slow sikit dah. Kalau kita dah menikah lama, umur 40 lebih, pergi duduk perangai duduk budak lagi tuan-tuan, kena check balik kat mana silap kita. Duk tengkak dengan orang lebih kurang lagi ni, kena check balik kat mana silap kita. Kita dah mai umur-umur dekat-dekat 40, masuk 3 series, nak masuk 4 series ni, dekat dah kita dengan mati. Bukan kata muda tak mati, muda pun mati. Tapi yalah, mati tak tahu bila. Tapi adatnya kata ni, tua ni dekat dengan mati ni. Kita tak tahu tuan-tuan. Bila-bila boleh mai. Baik. Maka Qidar ni bila dia tengok perempuan tu memperagakan diri mereka, maka menjadi bertambah semangatlah. Terus tambah semangat. Perempuan duk ada tengok ni, duk memperagakan diri. Saya rasalah tuan-tuan, mungkin ini juga sejarahnya. Bila mana orang buat mana-mana match, orang buat mana-mana league, mana-mana pertandingan, mana-mana competition pun kena ada perempuan. Tak tahulah, ini pandangan peribadi, tak tulis dalam ni lah. Kita buat perlumbaan Grand Prix kan, kita nak tengok lah pelumba-pelumba tu, Rossi lah apa semua ni. Tapi pasal apa nak kena ada perempuan, nak kena pakai lagu tu ya? Kemudian F1 lah, apa-apa perlumbaan lah, kena ada perempuan juga duduk main bawa hantar barang ni, kuki-kuki pi-balik ni. Duk kena ada juga pasal nak menimbulkan semangat. Tak tahulah menimbulkan semangat ke, mewarnai pertandingan tu bagi cantik ke. Sesungguhnya memang perempuan itu hiasan dunia. Al-Quran pun sebut ya, zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa kan. Tuhan indahkan dunia itu dengan kecintaan kepada wanita. Dia tak kata ada lelaki. Pasal jarang orang buat nak hias majlis ni ada lelaki kan. Jarang lah orang nak buat tengah-tengah duk beratur nak berlumba kereta Formula 1 tu, lelaki duk pegang bayung dengan misai, dengan berjambang apa, tak ada lagi lah. Selalunya dia buat perempuan lah. Tuhan uji kita tu. Baik. Dalam kes ni pun sama lah. Nak tiupkan semangat, maka ambil perempuan. Baik.
Sambung no. Bahkan dalam sirah Islam sekalipun, ketika mana Allahu Akbar, saya lupa, perang Yarmouk, perang dengan Rom tu, yang bila mana tentera Rom keluar ramai tu, tentera Islam tengok terkejut, depa ada yang patah balik. Orang-orang yang bukan Yarmouk, perang dengan Rom Mu'tah awal 8 Hijrah. Yarmouk lah, sebab perang selepas daripada orang Mekah dah masuk Islam dah ni. Perang kemudian pada tu dah. Baik. Dalam perang itu ada beberapa orang tentera Islam yang baru, yang bukan dalam kalangan sahabat yang akbar ni, yang baru-baru ni, patah balik. Bila patah balik, seorang sahabiah wanita, seorang sahabat perempuan ni, Hindun bini Abu Sufyan, dia cabut palang kemah, dia hambat orang lelaki tentera Islam patah balik di sana. Tu Hindun, jasa dia tu. Meskipun kita membaca sejarah dia peringkat awal dia sekian, tapi setelah dia masuk Islam, jasa dia banyak juga kepada Islam. Dia antara orang yang hambat. Sebab tu setengah orang kata perang tu dijuluki sebagai perang wanita. Ada sebut sebagai perang tiang kemah. Pasal Hindun dia tarik tiang kemah tu, dia hambat tentera-tentera Islam hak muda-muda, hak patah balik ni, dia kata, "Pi, buat malu lah. Kami lagi seronok kalau hampa pi, hampa mati. Pulang dengan nama syahid daripada hampa lari bawa tubuh badan. Kami dapat tubuh badan hampa, tapi dapat nama yang suami kami lari balik. Tak mau. Pi." Dia hambat dengan tiang kemah Hindun. Itu pun peniup semangat juga. Peniup semangat juga. Dan kita pun dalam hidup ni pun antara peniup semangat kita perempuan juga, ibu kita. Antara faktor yang kita nak berjuang, nak mengaji sungguh-sungguh, nak kerja elok-elok kan, nak bagi ada kehidupan yang stabil pun mak kita antara sebab. Isteri kita, anak kita kan antara sebabnya. Baik. Maka tuan-tuan, Qidar menjadi bertambah semangat bila melihat itu. Kemudian dia pun terus menghujamkan pedang, tikamlah, dengan kuat ke arah unta tersebut sehingga urat kaki unta itu terputus dan jatuh tersungkur ke tanah. Setelah itu Qidar berteriak sekuat memperingatkan anak unta itu, lalu menusuk leher unta tersebut dan menyembelihnya, sementara anak unta itu lari ke puncak gunung dan berdoa sebanyak 3 kali. Anak unta tu menyaksikan perbuatan Qidar bin Salif ni dan 8 orang sahabat dia terhadap mak dia. Dia sembelih unta tu mati. Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar, dari seseorang yang mendengar dari Hasan al-Basri bahawa anak unta itu mengatakan, "Ya Tuhanku, di mana ibuku?" 3 kali. Selanjutnya ia masuk ke dalam batu itu, lalu anak unta itu menghilang. Tapi ada 2 pendapat tentang anak unta ni yang trusted. Satu kata anak unta itu dia tengok perkara tu, dia bersedih, dia lari ke puncak gunung dan dia masuk balik dalam gunung, dia hilang macam tu saja. Pendapat kedua mengatakan anak unta tu pun kena sembelih juga. Baik. Bahkan ada hadis. Imam Ahmad berkata, Abdullah bin Numair memberitahu kami, Hisham memberitahu kami dari ayahnya daripada Abdullah bin Zum'ah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, lalu baginda menyebutkan tentang seekor unta, kemudian menyebutkan orang yang menyembelihnya. Setelah itu baginda membaca firman Allah dalam Quran tentang orang yang paling celaka. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan, Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, "Mahukah kamu aku beritakan tentang orang yang paling celaka?" Nabi kata kat Sayyidina Ali. Maka kata Sayyidina Ali, "Ya, mahu." Lalu baginda meneruskan sabdanya, ada 2 orang. Seorang dari kedua-duanya berwarna agak merah dari kaum Samud yang menyembelih unta Nabi Saleh. Al-Hadis. Nabi sebut dengan 2 orang, iaitu kepala 2 orang hak punca tu. Qidar dengan Saduk tadi tu. Qidar dengan Masdaq, ditambah dengan 7 orang lain yang membantu. Tapi yang buat kerja ni 2 orang. Tapi yang terlibat dalam proses tu 9 orang. Baik. Dengan demikian, puncak kekafiran dari mereka itu datang dalam pelbagai aspek. Dia kata, kenapa sampai Nabi sebut mereka ni paling celaka? Dia sebab disebut dengan paling celaka sebab mereka ni celaka di dunia dan di akhirat lagi. Di dunia dan di akhirat. Bukan kita nak kata Firaun, Namrud semua tu tak celaka juga. Tapi bila Nabi sebut dalam hadis, Imam Bukhari riwayat kata mereka 2 orang yang paling celaka sebab nasib mereka tu malam, bukan kata di dunia, di akhirat. Bukan kata di akhirat saja, di dunia sekali kita akan tengok
Pertama, mereka ni melawan Allah dan Rasul. Kedua, mereka ni minta disegerakan azab. Itu menurut Ibn Katsir. Tapi kalau kita tengok dalam sirah, yang menyebabkan mereka ni disebut sebagai paling celaka, paling malang lah. Celaka ni maknanya malang lah. Sebab mereka ni rugi di dunia dan di akhirat. Baik. Ulama menyebutkan bahawa ketika mereka menyembelih unta, orang yang pertama kali menyerang unta itu ialah Qidar bin Salif laknatullah alaih. Sehingga unta itu terpelanting jatuh ke tanah. Lalu mereka beramai-ramai membunuh dan memotong-motong dengan pedang mereka. Ketika anak unta itu mengetahui akan perkara itu, maka ia lari ke atas gunung, menjauh diri dari mereka dan melenguh sebanyak 3 kali daripada atas gunung. Baik, dia bunuh unta tu. Kemudian dia pergi jumpa dengan Nabi Soleh. Dalam syarah yang panjang lagi, dia kata lepas bunuh, dia kerat potong, dia bagi kat orang kampung makan. Baik. Tapi yang dalam Quran dan dalam hadis sebut, selepas dia bunuh unta tu, dia terus pergi rumah Nabi Soleh dan dia bercakap benda yang dia kata, wahai Soleh, kami dah bunuh unta tu, so what's next? Sebab bagi mereka selagi ada unta tu dia ancaman. So kita bunuh ancaman itu, tak ada apa pun. Maka dia pergi cabang, pergi rumah Nabi Soleh siap. Pergi bagi tahu, wahai Soleh, kami dah bunuh unta tu, so what? Maka kata Nabi Soleh ni menarik. Dalam surah Hud ayat 65, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyamin. Dia bunuh unta tu, maka kata Nabi Soleh kepada mereka, tamatta'u fi darikum, tak apa, balik rumah hampa, bergembiralah selama 3 hari. Nabi Soleh long dengan 3 hari tu. Bila dia pergi beritahu kat Nabi Soleh, kami dah bunuh unta tu, risau Nabi Soleh ni. Risau sangat-sangat pasal hampa sentuh barang Allah. Yalah, semua kita ni pun makhluk Allah Ta'ala juga, tapi itu diperingatkan dengan jelas. La tamassuha bisu, jangan sentuh dia dengan niat jahat. Dengan jelas disebutkan. Tapi mereka langgak juga. Dah lah mereka langgak, mereka pergi cabang lagi. Kami dah bunuh unta ni, so hampa nak buat apa? Hang nak buat apa Soleh? Nabi Soleh kata, tamatta'u fi darikum salasata ayyamin. Tak apa, hampa bergembiralah di rumah hampa 3 hari aku bagi kat hampa. 3 hari je. Hang syok dulu, macam kita lah duk marah kat orang kan. Apa, hang gelak dulu, hang puas dulu. Nanti saat hang boleh sakit. Lagu tu lah. Nabi Soleh kata, 3 hari aku bagi kat hampa. Hang nak bergembira puas-puas di rumah 3 hari ya. Dalam lepas 3 hari hampa boleh buat. Zalika wa'dun ghairu makzubin. Wa'dun ghairu makzub. Ini satu perkataan yang kita kena lock. Lock ni macam Eli Mazlin lock. Wa'dun ghairu makzub. Janji yang tak didustai dah. Dalam konteks ayat ini kita akan tengok nanti kenapa Nabi Allah Soleh tutup dengan perkataan wa'dun ghairu makzub. Janji yang Tuhan takkan U-turn dah. Hampa menyesal ke, hampa jadi gimana ke lepas dalam 3 hari ni, tak ada apa dah. Berlaku tak dekat kita? Berlaku. Dalam situasi macam mana, nyawa dirorah-rorah dah. Roh dah kan, dia dirorah-rorah dah, tak boleh buat apa dah. Okay? Ataupun menjelang kiamat, matahari dah naik belah barat dah. Buat lagu mana pun tak boleh buat apa dah. Dah tutup dah pintu tu. Lagu ni lah. Tapi untuk mereka awal lagi. Habis dah cerita untuk hampa. Hampa dah cabak Tuhan. Okey. Lah ni ada masa lagi 3 hari bergembira lah. Lepas tu akan mai satu benda yang Tuhan takkan patah balik dah. Hang berguling lagu mana pun ala kasim pun tak patah balik dah. Wa'dun ghairu makzub ni yang kita cukup takut ni. Janji yang Tuhan takkan U-turn dah. Baik. Baik. Pembunuhan yang mereka lakukan terhadap unta betina itu berlangsung pada hari Rabu, pada petang hari. Ke-9 orang sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bermaksud hendak membunuh Soleh pada malam itu. Selepas Nabi Allah Soleh kata macam tu petang kat mereka, hari Rabu mereka pergi bunuh. Terus dia pergi rumah Nabi Soleh bagi tahu, kami dah bunuh, apa nak buat apa kat kami dah ni. Nabi Allah Soleh kata, tak apa, hampa cabang Tuhan aku, 3 hari aku bagi kat hampa. 3 hari lah. Lepas tu hampa boleh habuan. Habuan apa tak tahu. Hampa boleh sakit apa tak tahu. Hampa ketahuan apa tak tahu. Tapi 3 hari mau duduk nanti. Ini psikologi tuan-tuan. Tunggu tu pun penderitaan. Penantian suatu penderitaan.
lagu kumpulan Fabian kan dulu. Penantian itu satu penyiksaan tuan-tuan. Sungguh tak? Sungguh. No? Nak nanti benda tak sudah-sudah ni, oi takut. Dan bayangkan kita menantikan benda yang kita tahu dah nak boleh sakit, tapi tak tahu sakit ke mana nak kena ni. Seolah-olah kita duduk tang ni, kita duduk nampak dah. Ribut duduk talamai, duduk nampak dah. Nak lari mana tak dan dah. Duduk nampak, duduk tunggu seksa. Ha? Kita duduk beratok ramai-ramai di depan ruang tamu rumah Tok Mudim, nak tunggu giliran, nak potong saat gini. Takut tak kira dah tunggu tu. Tunggu tu pun dah seksa dah. Sebab tu setengah orang dia ambil satu orang panggil self defense mechanism dalam istilah psikologi, dia bangkit cunggit pergi dulu. Dia panggil in vivo exposure. Daripada aku tunggu lama aku susah hati, biar aku pergi kena dulu. Kan? Mungkin setengah dari tuan-tuan pernah mengalami pengalaman itu. Itu dia memang ada teori dia. Kita duk tunggu nak cucuk BCG dia, tunggu nak cucuk BCG ke, tunggu nak cek nak cabut gigi ke zaman sekolah. Takut ni, kawan seorang nak keluar abang sakit. Lah ni apa-apa pun aku pergi kena dululah. Sakit tak sakit, pergi main nak kena juga. Aku pergi dulu. Tu memang ada dalam psikologi. Apa-apa pun biar aku kena dululah. Memang tahu dah sakit, lah aku tunggu lama pun kena juga, biar aku pergi dulu. Tapi Tuhan tak izinkan macam tu. Tuhan tak segerakan azab lagi lepas 3 hari. Tapi abang siap-siap, lepas 3 hari hamba kena. Maka dalam tempoh 3 hari duk tunggu tu susah hati ya. Semua perut lah. Sebab tu kata yang azab yang kena kepada kaum Nabi Soleh ini, dia berupa azab yang bersifat fizikal dan azab yang bersifat psikologikal. Dua jenis azab. Tuhan bagi betul-betul pasal hampa usik makhluk unta Allah. Baik. Maka 9 orang tu susah hati, tak dan tunggu 3 hari. Malam tu mereka berkumpul pula. Mereka kata tak boleh jadi. Pasal Soleh nak buat apa ni? Dia nak minta doa kat Tuhan dah. Apa kita nak jadi ni? Iman tu duk main dah tu sebenarnya tu. Percaya dah tu. Iman tekap percaya lah, bukan yakin. Percaya dah. Nak jadi apa-apa kat depa. Kalau sungguh kata depa berani, sungguh kata kalau depa kata kufur sungguh-sungguh, depa tak takut. Tapi mereka takut. Bukan Nabi Soleh cop dari mereka apa pun. Habak ya. Tunggu 3 hari. Lepas tu mereka boleh sakit. Tu pun susah hati dah. Duk tak diam dah. Makan tak lalu dah. Maka mereka mesyuarat pula. Mereka kata kita nak kena buat apa ni. Lepas 3 hari tu nak jadi apa ni. Maka salah seorang dari antara mereka kata, ancaman ni mai pada Soleh. Soleh kata lepas 3 hari baru boleh sakit. Lah ni sebelum Nabi Soleh ni dia submit doa kat Tuhan dia. Ini saya punya huraian. Tapi nak abang kata dia faham macam tu. Sebelum doa tu nak sampai kat Tuhan dia, mungkin makan 3 hari kot. Mungkin satu Ahad ke hari Rabu no weekdays. Mungkin ni hari Rabu dah petang dah. Terus Nabi Soleh nak submit, nak post buang doa tu, pukul 2 baru van jalan. Mungkin makan 3 hari. Lah ni malam ni kita pergi bunuh dia dulu. Sebab yang tu tak sebut dalam tafsir ni, saya faham lagu tu lah. Maknanya kita, tapi dalam tafsir kita, dalam hadis kita, dia pergi bunuh malam tu. Dia pun nak pergi bunuh Nabi Soleh malam tu. Tapi apa yang membuatkan dia plan nak bunuh tu, sebab dia nak hapuskan ketakutan itu. Tu point dia. Nak hapuskan ketakutan tu. Dia pun tak kata lah yang kata post jalan tu, tak ada. Saya saja kata lah. Lah kena habak terang semua lagu tu lah ni. Zaman media sosial ni. Saya orang kata mereka. Ada ini mereka lah. Mungkin dia faham lagu tu kot. Baik. Maka dia bincang-bincang, tak apa. Malam ni juga kita pergi bunuh Soleh. Sebab mereka anggap dengan mereka bunuh Soleh itu dapat menghapuskan ketakutan mereka. Tak jadi tuan-tuan. Sebab sebelumnya mereka susah hati pasal dengan adanya unta tu, orang ramai pakai masuk Islam. Mereka bunuh unta tu dah, masih juga tak tenang. Mereka sangka dengan mereka bunuh Soleh, mereka boleh tenang. Sebenarnya tak tenang. Itulah kehidupan kita ni. Selagi kita tak kembali kepada Allah, kita buat lagu mana pun tak tenang. Kita kata aku duduk hari-hari ni tak tenang lah hidup aku ni. Semua susah hati, mungkin sebab gaji aku kecil kot, tukar kerja, pergi kerja lagi besar. Tak tenang juga. Kan? Aku ni teruk lah, hidup ni tak tenang-tenang. Tak tentram-tentram, mungkin sebab anak-anak aku ni bising kot di rumah, buih kot, bergaduh kot, hantar semua pergi duduk asrama. Tak tenang juga. Bukan itu yang kita cari. Ketenangan itu datang daripada pemilik ketenangan, Allah Ta'ala. Kita tak kembali kepada dia, kita tak dapat ketenangan tu. Setengah orang rumah tuan-tuan, pantang hujan, jenuh tak dah besen. Lantai pecah merata ni, dinding lubang merata, tapi tenang hidup dia. Setengah orang mewah tapi tak tenang hidup dia.
Sebab ketenangan itu datang daripada pemilik ketenangan. Manusia boleh mereka-reka ketenangan mereka, tetapi manusia akan penat dengan membohongi diri sendiri. Ya? Sebab ketenangan itu datang tanpa dibentuk dan dibuat. Ya? Baru ni, bukan baru ni, saya tak tahu lama ke baru, tapi saya baru tengok baru ni. Saya ada follow satu Facebook, satu orang African. Saya tak tahu kalau tuan-tuan pernah tengok. Apa nama dia? Dia rambut dreadlock. Dia orang Afrika. Spek mata bling-bling mah. Cincin penuh jari. Ni orang kaya ni. Dia ada satu channel khas dekat Facebook. Dia ni suka review barang-barang mahal. Ada satu nama channel tu. Rambut dreadlock, spek mata bling-bling mah. Orang Afrika lah. Dia hisap curut tu harga sampai berpuluh-puluh ribu. Dia suka review benda-benda mahal. Saya tengok episod sebelum ni, dia pun jual curut tubuh diamond harga dekat berapa ratus ribu USD. Dia bubuh diamond pula kat curut tu sebatang. Orang yang Afrika ni saya tak tahu nama, saya tak ingat dah. Tapi dia ada channel dekat Facebook tu. Orang barang-barang mahal ni dia suka pergi review barang mahal pelik-pelik kan. Baru ni dia pun review satu syarikat jual udara besar ni. Duduk dalam botol dalam ni ada oksigen. Lepas tu dia bagi satu free macam penutup buka hidung tu. Okey, tekan spray ni, udara tu masuk. Kita beli ikut nak udara apa? Udara Everest, udara di pendalaman China. Ada rupanya. Dia tu sendiri dia kata, tu dia lah perniagaan yang paling aku tak sangka wujud atas dunia ni. Hampa dah buat dah, hampa menjaga udara, dia kata kat kawan tu lah. Kemudian ada satu udara di Jepun kot. Duduk dalam botol satu botol tu belah-belah ribu USD. Kan lebih lagi bang. Ya. Tok di hidung ni tiup akan rasa tenang, dah bau Jepun kan. Dia kata sedap kat. Lepas tu dia kata apa? Aku ingat tak ada orang nak menjaga udara. Udara nak menjaga ke mana? Rupanya hampa menjaga. Satu tin ni berapa belah ribu. Saya lupa nama dia. Ya, saya suka tengok benda merepek ke tu. Tapi dia tambah ilmu, bukan tambah ilmu, tambah apa nama ni, pengetahuan am kita kan. Ya. Dia biarlah dia dreadlock semua tu dia bukan Islam. Tapi nak tengok permainan dunia, kita kena tengok juga benda tu semua kan. Baru kita tahu dunia lah macam tu. Orang sanggup berhabisan duit dan benda tu laku. Macam mana tuan-tuan tak boleh fikir benda spray lagu tu 14,000 USD. Buang duit lagu tu lah. Tapi orang boleh buat. Orang ada duit ni orang boleh buat. Baru ni saya tengok perempuan saya cerita, satu orang tu dia bukan honeymoon, dia pergi tidur dengan lelaki dia di satu hotel mana, orang Malaysia lah. Satu malam hotel dia tu harga dekat 20,000 satu malam. Saya tak tahu siapa dia. Perempuan saya cerita, saya tak tengok dengan hati-hati ni. Uish, ada satu malam harga lagu tu. Tak tahu lah. Tapi di musim-musim orang tak ada duit ni, jangan tunjuk lagu tu lah. Kesian kat orang. Pasal Malaysia ni jadi lagu tu dah ni tuan-tuan. Gap. Kaya terlampau kaya, susah terlampau susah. Dulu benda ni berlaku di mana? Di China. Sekarang ni dah minimas dah. Gap tu dah makin halus dah. Gap orang kaya dan miskin. Yang banyak saya pergi Mesir banyak lagi. Kawasan orang kaya nampak kaya sungguh. Kawasan orang miskin sungguh. Di Indonesia, kalau kaya sungguh. Kalau miskin sungguh. Di India, Malaysia saya rasa kat arah tu dah lah ni. Gap tu terlalu besar. Ada orang mission rumput sehari, tak nak beli RM20 pun. Tapi ada orang tak salah jadi kaya. Bukan saya nak kata salah jadi kaya tu. Saya nak kata Imam Ghazali sebut, kalau berlaku jurang terlalu besar antara yang senang dan susah, itu tandanya kawasan itu ataupun kedaulatan itu ada rasuah. Ada rasuah. Baik, saya sambung lah. Maka mereka plan nak pergi bunuh Nabi Allah Soleh malam tu. Keinginan mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Soleh dan keluarganya di malam itu sudah bulat. Seakan-akan sudah berada di ubun-ubun mereka. Anak abang kata dia dah tekad betul-betul dah nak bunuh Nabi Soleh. Maka ketika malam tiba, mereka bermaksud mendatangi Nabi Soleh. Lalu Allah mengirimkan batu-batu yang melempari ke-9 orang tersebut dan mengirimnya dahulu ke neraka sebelum kaum Samud kemudian menyusuli mereka. Maknanya mereka 9 orang ni tak kena 3 hari tu. Masa malam tu mereka niat Nabi bunuh Nabi Soleh, datang batu-batu daripada neraka dilemparkan kepada mereka. Mereka merasakan azab, mati mereka malam tu juga. Hari Rabu malam tu mereka mati juga. Mereka mati malam tu juga. Jadi yang akan kena azab psikologi 3 hari ni siapa? Umat yang lain. Itu yang datang syarah yang kata daging tu pakat-pakat makan.
Nah, kemudian dalam syarah yang lain kata sebab depa subahat untuk membunuh unta tu. Pasal depa bersatu padu. Yang saya cerita tadi tu, Unaizah binti Ghunaim kan, keluar duit, keluar bagi anak-anak dara dia, pakat support hang aku nak bunuh unta tu. Sedangkan unta tu tak kacau depa pun. Maka pakat kena. Jadi bermulalah kiraan hari yang pertama esoknya, yakni hari Khamis. Pada keesokan harinya, yakni pada hari Khamis, yang merupakan hari pertama disaksikan mereka itu akan pemenangannya, iaitu wajah kaum Samud seluruhnya yang tak beriman mendadak bertukar menjadi kuning, sama seperti apa yang diancam oleh Nabi Allah Soleh. Maknanya esok tu hari Khamis, muka dia semua ni mangkit-mangkit tidak ni, tengok bini hang kena demam kuning ke apa? Kata kat orang abang pun kuning. Tengok anak pula kuning, keluar pergi rumah jiran pula pakat kuning belaka. Allahu Akbar, baru dia tahu. First day check. Macam tu, seolah-olah macam tu lah. Ini hari yang pertama, counted. Nak beritahu Tuhan sedang mengira. Kalau biar hampa tunggu saja tak seronok, walaupun takut dah, tapi biar hampa tambah lagi takut. First day pass. Sebagai tanda muka warna kuning. Nak beritahu kata-kata Nabi Allah Soleh itu bukan kata-kata biasa. Memang Tuhan mendengar dan Tuhan sedang mengira ni 3 hari itu. So hari pertama sebagai tanda Tuhan sedang perhati dan kira, wajah jadi kuning. Ulama bincang, sakit tak? Tak sakit. Tak jadi muka mengelupah ke, tak jadi terbakar apa, tak dah. Sekadar tanda sahaja wajah warna kuning. Susah hati dah tuan-tuan. Susah hati dah. Semua perut makan apa pun tak lalu dah. Hanya dengan wajah bertukar kuning. Tuan-tuan, Tuhan tak payah buat sakit. Tuhan pegang hati lah. Susah hati lah kita ni. Baik. Saya pergi laju sikit lah, sebab saya nak habiskan malam ni juga Nabi Allah Soleh. Baik. Kemudian pada hari Jumaat, yakni pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Daripada kuning tadi tu, esoknya wajah tu tukar jadi merah pula. Nak bagi tahu ini hari yang kedua. Tu tujuan dia, tu psikologi tu. Ni 2 hari dah nak. 2 hari dah nak. Lagu mana tuan-tuan kalau kita diuji dalam keadaan demikian, nak tunggu esok ni. Saya cuba, bila saya baca yang ni, saya cuba bayangkan macam mana aku nak rasa feel cerita ni. Kalau kita jadi banduan akhir, kita tahu dah kita nak mati hari Jumaat ni, kata bahasa orang Islam akan digantung hari Jumaat. Kemudian kita duk tunggu hari ni sehari, wadan mehbab. Ni hari Rabu dah nak. Tu tak tenteram duduk tu. Esok tunggu nak lupa tak boleh. Esok wadan meh pula. Ni Khamis dah nak. Allahu Akbar. Tak terah duduk kita tuan-tuan. BA banduan akhir. Tak tahulah kehidupan dia macam mana tu. Saya duk masuk ceramah juga di dalam penjara tu. Banduan akhir ni depa ni ada sedikit kelebihan. Tapi saya rasa kalau disuruh tukar, depa pun tak mau kelebihan tu. Kelebihan depa ni lebih istimewa berbanding banduan lain. Depa ada lebih, orang kata apa, macam depa boleh komplain makanan, depa boleh bebas sikit dalam tu. Kalau waris-waris mai pun depa boleh jumpa terus, tak payah beratok. Dengan macam waris lain kena beratok, depa tak payah beratok dah. Kelebihan sikit. Dan makanan depa pun sedap sikit. Ayam depa makan ayam. Ayam depa tak ada tulang. Tulang buang siap-siap. Tapi warden kata bukan sebab tu, sebab takut depa bunuh diri. Biasa tulang buang siap-siap. Dan menantikan hari. Tapi tu kata depa ni boleh komplain. Dekat bahagian masakan tak sedap, kali ni makan tak sedap, boleh komplain. Tapi tu saya kata kalau boleh tukar pun depa tak mau duduk tempat tu. Duduk nanti hari tu. Tapi kalau mai satu masa depa dapat pengampunan di raja, bukan kata pengampunan tu depa kena keluar. Depa kena kira balik berapa lama nak kena duduk pula. Bukan kata ampun tu keluar tak. Kena kira balik pula. Baik. Tak apa. Tu hari Khamis. Maka wajah mereka bertukar menjadi kuning, menjadi merah. Maka ada dalam kalangan mereka berteriak mengatakan, aduh, telah berlalu 2 hari dari ketentuan. 2 hari dah berlalu dah. Teriak lah. Dan mereka mengatakan, segerakanlah turunnya azab, segerakanlah mai hari ketiga. Tak tahu dah. Takut dah, tunggu saja pun takut. Tahu dah nak kena. Nak taubat tak boleh dah. Sebab apa? Yang kita lock tadi tu. Apa nama ni? Aduun ghairu makzub. Janji yang Tuhan nak bagi kat hangpa nak kena ni, tak boleh patah balik dah. Jangan apa, nak pergi mana dah tuan-tuan 3 hari ni, nak pergi mana dah? Boleh buat apa? Teriak lah. Boleh habuan.
Teriak sajalah. Nak menyesal, nak berguling ke mana pun tak boleh buat apa dah. Tunggulah ni hari kedua. Allah, cepatlah mai azab. Minta cepat azab bukan sebab tak berani sangat. Pasal berkecamuk dah otak ni. Senak pokok-pokok ni, susah hati sangat-sangat dah. Lagu tu dah. Oh tuan-tuan, azab fizikal dengan azab psikologi mental ni, saya rasa azab mental lagi dahsyat tu. No? Kita tengok dalam YouTube, orang putih mai buat dokumentari tentang GGK, grup gerak khas kan. Tuan-tuan pun tengok saya rasa. Astro History tapi di YouTube ada. Kan dia pernah lari berapa puluh kilometer tu. Saya ingat satu dialog satu orang pelatih komando ni kata, first 5 km tu kita lari dengan riang, kita lari dengan fizikal. Tapi lepas pada tu kita tak lari dengan fizikal, kita lari dengan otak dia kata. Otak mesti mau kuat. Betul kan? Otak ni cukup kuat. No? Baik. Maka hari kedua muka depa jadi merah. Baik. Okey baik. Maka pada hari ketiga, daripada hari-hari mereka bersenang itu, tak senang lah. No? Tapi ini sebagai kiasan. Dalam hadis sahih Muslim, Musannaf Ibn Abi Shaybah juga riwayat, Ibn Abi Shaybah ada yang sama tapi dalam beberapa lafaz yang berlainan sikit. Ketika kita mati masuk dalam kubur, kena azab kan, mai amalannya, mai muka yang huduh hitam dekat kita, dia kata apa? Bashir, bergembiralah. Gembira apa? Kena rentak, kena azab, kena himpit kubur ni. Tapi itu sebagai orang kata apa? Azab juga tu. Itu sebagai azab juga. Azab apa? Azab psikologi juga tu. Kita tengah serabut kepala otak, dia main-main bergembiralah. Kan? Kita kena buang kerja, mimpi main-main tahniah kena buang kerja, sakit hati. Kan? Kita kehilangan ahli keluarga, meninggal dunia. Orang main-main meninggal. Oh alhamdulillah. Kita dengar geram, sakit hati-hati ni. Lagu tu lah. Sebab tu Nabi Allah Saleh kata bergembira. Gembira apa? Tak gembira, susah hati lah. Baik. Maka datang pada hari yang ketiga. Yang ini pada hari Sabtu. Khamis, hari pertama, Jumaat, Sabtu, hari ketiga hari Sabtu. Bunuh hari apa? Hari Rabu. Baik. Maka datang hari yang ketiga, wajah mereka berubah warnanya menjadi hitam. Daripada warna kuning, tukar merah, tukar hitam. Hitam pada negeri ni. Hitam teruk ni. Di petang hari itu mereka berteriak. Maka tuan-tuan, jangka hayat kita 3 nyawa ni, Khamis lepas, Jumaat lepas, mai Sabtu ni susah hati dah, muka tukar jadi hitam ni. Depa duk harap hari Sabtu tu muka jadi elok balik. Maknanya hapus lagu tu lah. Tapi wa'dun ghairu makzub, janji yang Tuhan takkan tarik balik. Maka mai hari Sabtu tukar pula pada warna merah jadi warna gelap sungguh-sungguh ni. Sehari pada tengah hari nak tunggu pergi petang tu tuan-tuan. Susah hati tak kira-kira dah. Pagi nak pergi tengah hari nak pergi petang, nak masuk hari baru ni susah hati dah. Tak tahu apa yang nak mai kat kita ni. Maka dalam Ibnu Katsir ni sebut kata apa? Waktu petang tu doktor saat lagi nak masuk malam, masuk hari baru, maka mereka berkumpul ramai-ramai. Duduk berumur ramai-ramai, pakat menjerit, teriak histeria. Mereka teriak histeria tu dalam ni. Mereka mengatakan, oh sungguh benar-benar tiba saatnya turunnya azab. Ya Allah, nak dekat dah ni, nak mai dah. Tu dia tuan-tuan, sampai tahu tu. Sebelum tu ranggi sangat. Tuhan bagi 3 hari ni, 3 hari yang Tuhan tak bagi sakit apa pun. Tak kirim ribut apa lagi pun. Tak kalih bumi lagi pun. Tak hantar ombak apa lagi pun. Tukar warna lah. Tukar cat dah. Susah hati dah. Teriak dah. Teriak dah tuan-tuan. Baik. Maka sebelum memasuki hari Ahad, mereka duduk menunggu murka dan azab Allah. Yang saya kata tadi tu, pakat duduk ramai-ramai. Hati mereka tidak keruan, kecemasan dan ketakutan menyeliputi kehidupan. Mereka berada dalam keadaan dicengkam oleh ketakutan yang sangat luar biasa. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, menunggu sahaja azab Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tak tahu nak buat apa dah. Tunggulah, pasrah. Nak kena ni. Baik. Apakah azab yang akan dikenakan kepada mereka ketika terbitnya matahari hari Ahad? Sebagaimana dijanjikan Soleh, terdengar suara yang amat kuat dari langit dan gempa yang sangat dahsyat dari bawah mereka, sehingga nyawa-nyawa mereka melayang
Yang tertinggal hanyalah tubuh-tubuh kaum Samud bergelimpangan dan tidak bernyawa. So azab yang kena pada mereka ni adalah sayhah, satu pekikan yang sangat kuat. Bukan kata memecahkan gendang telinga, memecahkan jantung habis semualah. Mungkin dalam istilah hari ni mungkin kita boleh katakan macam sound wave. Kan, mungkinlah. Sound wave ke? Kan? Yang memecahkan gelombang. Yalah, saya tak silap saya pun beranak lambat tu 90. Cikgu saya pernah sebut dulu zaman sekolah, dia kata jet apa yang pesawat komersial tapi enjin jet Concorde. Kan? Concorde ni tak boleh turun Malaysia. Allah Ta'ala alam, tuan-tuan tahu kot. Saya budak ke zaman tu. Pasal dia kata kalau turun pasal dia punya enjin supersonik tu pecah habis cermin-cermin semua. Allah Ta'ala alam, saya tak tahu. Saya duk cari juga tak jumpa. Tapi cikgu saya ingat dia sebut saya dah 4 dulu ni. Supersonik dengan dia boleh naik. Tapi saya ikuti dokumentari Concorde tu. Menarik cerita dia, penerbangan terakhir dia tu orang berat teriak kan. Dia Perancis dengan British ke punya kerjasama kan, Concorde. Seronok tengok dokumentari tentang Concorde ni tu. Dia boleh jimatkan 50% jarak perjalanan kan. Tapi kerana bunyi dia terlalu kuat, dia ada supersonic boom tu kan, yang menyebabkan beberapa negara mengharamkan daripada dia landing sebab terlalu kuat, boleh pecah habis cermin-cermin. Ya. Tuan-tuan perasan tak? Saya tak tahu, saya duduk di rumah kampung, rumah papan. Bila guruh di langit, kalau bunyi guruh kuat, dia bergerak habis meja-meja ni. Ya. Rumah tuan-tuan saya tak pasti, tapi rumah saya bergerak. Cermin bergerak. Tapi bila kita duduk rumah, kita buka muzik kuat, tak bergerak pula. Sini ramai orang cerdik pandai penjelasan sainsnya, saya tak tahu, saya duk cari kau. Bergerak, guruh kuat, tapi tak adalah kuat macam kita buka muzik tau. Tapi buka muzik tak bergerak. Bila guruh tu mungkin dia gegaran bumi kot no. Dia main bergerak, kita rasa bergerak. Saya kalau guruh hujan saya cukup takut, ambil keluar, ambil mak saya nak minta ambil yang tawar. Saya takut. Jadi guna saya dengan abang sepupu, kami 2 orang. 2 orang, saya 30, abang sepupu saya 36. Bau guruh di langit bunyi, saya susah hati dah. Takut daripada kecil kot. No. Fobia daripada kecil, tak tahu fobia apa, tapi takut semua. Bila main guruh hujan ni dia takut. Sengap menyorok, tua dah. Anak kecil tak takut, kita takut. Biasa jadi takut. No? Baik, so takut ni tak boleh buat-buat. Takut ni tak boleh buat-buat. Saya cerita kat tuan-tuan tu lepas kan, yang saya hampir jatuh boat dekat Mukahid tu, yang kami pi hiking tu, balik naik boat. Depa up bendera merah, tak boleh lalu naik boat. Kami pi lalu juga. Lepas tu terumbang ambing tak tahu nak habaq lah. Hampir keluar tuan-tuan, takut naik boat. Hampir keluar takut. Hari tu lah orang puan ajak naik ferry, katanya lah masa tu pakat naik Takut tuan-tuan, duk naik ferry sengak lah kereta ni. Orang puan keluar bawa anak, kita keluar kereta sengak, takut. Saya tak boleh. Fobia, takut ni tak boleh buat-buat. Dia main sendiri. You know? Anak abang kata berani, kita depan orang puan berani takut apa kata, duk lain kau Ustaz, Nabi keluar dengan bawa anak. Padahal hati takut. Tapi tak habaq. Bila tengok video ni dia tahu pula. Baik. Tapi nak abang kata takut ni tak boleh mohong, dia jadi sendiri. No? Baik. Okey, sambung. Tu baru dunia no. Akhirat tak bayang. Boleh bayang tuan-tuan dalam kubur seorang-seorang. Allahu akbar. No? Baik. Kemudian saya nak habis juga boleh tuan-tuan lah. Sebab saya ada lagi satu muka aja. Bunyi dah kan? Baik. Saya cepat sikitlah. Suasana menjadi hening dan beku, semuanya menjadi bangkai. Tidak ada roh dalam tubuh mereka. Para ulama menyatakan bahawa tidak ada seorang pun yang tertinggal daripada kaum Samud, baik kecil maupun besar, laki maupun perempuan, kecuali seorang perempuan. Seorang yang tinggal. Semua mati ni yang tak beriman ni. Yang beriman pakat keluar awal pergi dah. Ikut Nabi Soleh dah. Yang tak beriman ni pakat mati jadi macam tunggu-tunggu kurma ni. Semua pakat mati, Tuhan jadikan seorang yang tak mati. Nama dia Kalbah binti Al-Salqi. Ia juga dipanggil dengan sebutan Az-Zari'ah. Dia ialah seorang wanita kafir yang sangat memusuhi Nabi Soleh. Maknanya, tuan-tuan tengok azab yang kena kat kaum Nabi Soleh ni, dia berperingkat-peringkat. Yang bunuh 9 orang tu kena awal. Penduduk kampung kena 3 hari, kemudian kena sound wave saya kata tadi tu. Yang perempuan ni azab dia lagi dahsyat. Dia kena 3 hari tu, dia kena sound wave tu, dan dia kena pula azab psikologis sekali lagi. Dia tengok semua orang mati, dia seorang yang tinggal. Tak boleh bayang lagu mana. Dia seorang yang tinggal, kelilingnya semua mayat belaka, bergelimpangan merata duduk ni. Sebab apa? Sebab dia yang paling memusuhi Nabi Soleh. Dia lebih sudu daripada kuah. Dia bukan satu orang tokoh yang besar-besar pun. Dalam ni siap sebut kata seorang hamba
Dia bukan pemimpin politik, dia bukan satu orang menteri-menteri yang duk berdialog dengan Nabi Soleh. Dia bukan orang yang penting, bukan JKK kampung apa. Dia cuma hamba yang duk di cerak kampung, duk di dapak-dapak masak lagu tu ya. Tapi dia yang paling benci Nabi Soleh. Berlaku tak dalam suasana dunia hari ni, berlaku. Kadang-kadang yang di atas tu tak tahu mana, kita yang bawah ni siapa pun tak kenal, lebih pada orang atas ni. Oh, tengkap kemai ni maki orang yang kita tak suka ni. Kemai punya maki ni. Kalah pada orang yang kenal. Politik lah selalunya macam tu kan. Marah sungguh-sungguh ni, maki sedap-sedap. Padahal yang di atas tu sak lompat sana, sak lompat sini kan. Kita bawah ni lebih-lebih. Dulu berlaku dah. Yang hamba ni lebih pada orang lain. Maka Tuhan jadikan semua bakat mati, tinggal dia seorang. Tengok apa dia buat. Setelah menyaksikan azab yang menimpa orang kampung dia ni, penduduk kota ni, segera dia berangkat menuju ke satu perkampungan Arab. Tak boleh tunggu lama lah, cunggit lah. Dia lari pergi satu perkampungan Arab. Baru bunyi. Oh, ni bunyi sembahyang ke bunyi azan? Bunyi azan. Boleh ke? Baik. Maka dia pun angkat kaki, dia lari pergi satu perkampungan Arab. Ini menarik sebab setelah dia sampai di sana, dia mendatangi beberapa orang yang hidup yalah di perkampungan lain, di kawasan lain, bukan kawasan Hijr, kaum Samud ini. Maka dia sampai kepada perkampungan itu, dia memberitahukan, menceritakan kepada mereka apa yang berlaku selama ni, apa yang menimpa kaum dia. Ironi dia, Tuhan buat wanita yang paling kufur, orang yang paling benci akan dakwah Nabi Soleh, she was the one yang bagi dakwah lepas tu. Ironi dia. Meskipun dia tak plan benda tu, tapi dia yang paling benci, dia yang keluar memperingati. Sebab apa? Dia pergi beritahu kat kaum tu, dia kata, ni dia nasib yang kami terima. Kami lawan dengan Soleh, kami tak mau terima arahan dia, dakwah dia, kami bunuh pula unta yang kami minta keluar. Habis orang kampung saya kena bunuh cerkah, kena guruh lintang habis, mati habis. Dia cerita kat orang kampung tu. Maknanya secara ironi dia yang paling musuh dengan dakwah, akhirnya dia yang buat kerja dakwah secara dia tak sedar. Meskipun tak ada pahala dah lah masa ni. Dia akan mati juga, tapi sengaja Tuhan tundakan kematian dia, nak suruh dia pergi buat keluar berita ni. Sagi dia akan mati kah? Sagi dia akan mati juga ni. Cuma saja Tuhan buat sebagai orang kata apa, pengajaran kepada kita. Tuhan boleh ubah tuan-tuan. Tuhan boleh ubah. Orang yang paling tak suka bercakap benda tu, akhirnya dia kena bercakap benda tu. Sebab itulah berpada-pada dalam membenci. Mana tahu nanti kita akan memerlukan orang itu. Berpada-pada dalam menyayangi. Mana tahu satu orang nanti dia akan mengkhianati kita. Apa-apa pun, don't give 100% lah. Sebab 100% hanya milik Allah. Kecintaan kita kepada manusia cukup 50% sudah. Kebencian kita kepada manusia, kalau boleh jangan ada lah. Sebab kita tak tahu satu nanti kita mungkin akan perlukan dia. Takut kita malu balik. Sama macam perempuan ni dah. Tapi masa ni dia tak malu apa dah. Dia pergi cakap, kami kena teruk lah. Dia jadi suruh tak tahu, tak boleh kawal, unconscious. Maka dia meminta air. Ni sebut lah, dia minta air. Susah habis, mau bekat mati habis dah. Lapang air tak kira-kira dah ni. Pergi kampung orang cerita macam orang gila ni, minta air nak minum sikit. Dan dia meminta air kepada mereka. Setelah dia meminumnya, maka dia terus mati. Dia minum-minum, mati. Tak sebut dalam ni ayat azab apa yang dia terima kan, mungkin kita tak tahulah, banyak rahsia Allah kan. Mungkin dia minum tu menggelegak apa, tak tahu, mati dia. Dia mati. Tapi ironi yang menariknya, dia pergi keluar bagi dakwah pula. Baik. Kemudian ada satu lagi yang lain, Abu Ruqhal. Ada satu riwayat yang lain, Imam Ahmad riwayat kata ada seorang lagi tak mati. Baik. Ada hadis riwayat Imam Ahmad. Saya baca Rumi dia, janganlah kamu bertanya tentang tanda-tanda bukti kenabian, kerana hal itu sudah pernah ditanyakan oleh kaum Nabi Soleh. Nabi pesan kat kita, jangan minta lah bukti. Pasal benda tu umat Nabi Soleh pernah minta dah. Dan unta betina itu muncul dan kembali ke celah batu. Ke celah batu ini, masa tu Nabi duduk di lembah itu. Okey. Unta betina itu meminum air, ni semua cerita dari itu. Kemudian azab dia adalah Allah membinasakan semua mereka yang berada di bawah langit, kecuali seorang sahaja yang sedang berada di tanah haram, dalam lingkungan tanah haram.
Ya. Para sahabat bertanya, siapakah orang itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, dia ialah Abu Ruqhal. Setelah dia keluar dari haram, dia pun terus ditimpa azab. Ada dua pendapat. Yang pertama pun disandarkan oleh hadis, yang kedua pun disandarkan oleh hadis juga. Riwayat Imam Ahmad kata yang selamat tu bukan perempuan, laki. Abu Ruqhal nama dia. Dia tak kata laki, tapi Abu Ruqhal ni laki lah. Abun. Dia bukan umum kan. Baik. Kata Ibnu Katsir, hadis ini sesuai dengan syarah Muslim, dengan syarat Muslim, dan tidak ada sedikit pun dari hadis ini terdapat dalam kutubus sitah. Hadis ni dalam kutub sitah yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah ni tak ada riwayat. Tapi ikut nama-nama perawi ni syarat dia lepas dah untuk Bukhari, Muslim, dia kata. Ibnu Katsir kata. Dalam ilmu hadis kita kata apa? Mustadrakat. Mustadrakat bermaksud hadis yang diriwayatkan oleh para perawi ni semua lulus KPI seperti mana KPI yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi hadis tu tak ada dalam Bukhari, Muslim. So ulama yang datang kemudian ni ambil hadis tu bawa masuk dalam satu kitab khas, kitab Mustadrak. Antara yang buat Mustadrak adalah, yang terkenal adalah Al-Hakim. Itu maksud kitab Mustadrak. Baik. Kemudian ada satu hadis yang lain menceritakan ini hadis riwayat Abu Daud. Ada dua hadis. Satu riwayat oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, satu Imam Abu Daud. Yang pertama kata, Nabi pernah menceritakan kepada para sahabat ketika melewati kawasan Mekah ni, Nabi kata, ini adalah kubur Abu Ruqhal. Dia ialah seorang daripada kaum Samud. Waktu azab itu dia berada di dalam lingkungan tanah haram. So berkat kemuliaan tanah haram, dia dihalang daripada azab. Tetapi ketika mana dia keluar daripada sempadan tanah haram, maka azab yang menimpa kaum dia tu kena dekat dia. Maka dia dikuburkan di sini, kata Nabi. Bersama-samanya dikuburkan sebatang emas sebagai tanda. Abu Ruqhal ini dia mati kemudian dia ditanam dengan sebatang emas. Kemudian ada satu kaum yang singgah ke kubur itu, lalu pergi ke kubur itu membawa pedang masing-masing dan mencari emas tersebut. Lalu mereka mengambil emas itu. Saya tak tahu kepercayaan orang dulu kot tanam mayat dengan emas. Hadis Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian Abdul Razak berkata ada hadis yang lain, benda yang sama juga. Tapi riwayat Abu Daud menyebutkan benda yang sama. Dia tanam di situ, dia dikubur di situ bersama sebatang emas. Maka orang ramai pergi ambil emas tu, buat berlari dah. Menurut Ibnu Katsir, mereka datang beramai-ramai ke kubur Abu Ruqhal, mengeluarkan batang emas itu dari dalam kubur yang ada bersama-samanya. Demikian menurut hadis yang berstatus Hasan Aziz. Aziz bermaksud dia bukan mutawatir. Dia tak ramai sangat yang riwayat, tapi dia tak kurang sangat. Dia aziz, dia dua tabaqat dia. Dia dua jalan. Tapi hadis ni dia jadi orang kata apa? Ni teknikal lah. Dia jadi orang kata syawahid. Dua riwayat. Satu ambil daripada Abdullah bin Umar, satu daripada Ismail bin Umayyah. Tapi Ismail bin Umayyah ni dia mursal sebab dia bukan sahabat. Sebab Ismail bin Umayyah memberitahu kami bahawa Nabi bersabda, bermaksud dia skip sahabat, mursal. Tapi Ismail bin Umayyah ni dia siqah, dia meninggal 137 Hijrah. Cuma dia skip, dia tak sebut nama sahabat. Jadi mursal. Jadi dari dhaif lah hadis ni. Tapi untuk sirah tak ada masalah. Dia bukan untuk hukum hakam yang melibatkan halal haram. Bukan perkara akidah. Tak ada masalah untuk sirah. Baik. Maka sebagai penutupnya tuan-tuan, Ibnu Katsir datangkan sebuah hadis tentang Nabi pernah, tuan-tuan pun tahu hadis ni saya rasa, Nabi pernah melewati mayat ataupun kuburan orang musyrikin Mekah selepas peristiwa Badar. Perkara yang sama juga pernah dikatakan Nabi ketika baginda berbicara kepada orang-orang kafir yang terkubur di medan Badar. Setelah 3 malam berlalu, Nabi melewati tempat itu. Nabi berhenti menghadap kubur itu. Sedang baginda berada di atas kenderaannya, baginda berkata, "Wahai penghuni kubur, apakah kamu telah mendapat kebenaran janji oleh Tuhan kamu? Karena sesungguhnya kami telah mendapat kebenaran janji oleh Tuhan kami." Ini cerita dalam sirah, dalam hadis pun ada. Memang dalam hadis lah cerita ni. Iaitu setelah peristiwa Badar, Nabi naik kuda, Nabi pi dekat kubur. Ada kata bukan kubur mayat lagi, tak tanam lagi. Tapi Nabi pi panggil seorang-seorang.
Abu Jahal, seorang-seorang Nabi panggil. Nabi kata macam mana? Okey ke hangpa dalam kubur tu? Seronoklah. Hangpa dapat janji tak dapat janji Tuhan berhala hangpa? Nabi kata lagu tu. Maka Sayyidina Umar tanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan orang yang mati? Orang yang telah menjadi bangkai?" Maka jawab Nabi, "Demi Allah yang menguasai jiwaku, kamu tidak lebih mendengar apa yang aku katakan itu daripada mereka. Cuma hanya saja mereka tidak dapat menjawab." Benda ni orang bincang. Boleh tak boleh mayat dengar kita cakap di atas kubur? Kalau ikut Al-Quran, surah Al-Fatir, Tuhan sebut mayat tak dapat dengar apa yang kita cakap. Tapi ada hadis yang lain, saya cari petang tadi tapi saya tak boleh print. PDF dia tak boleh print, tapi saya screenshot siap-siap. Saya minta izin, saya buka telefon, saya screenshot petang tadi. Ada hadis dalam Sahih Muslim, Anas bin Malik kata daripada Rasulullah SAW, "Inna maita iza wusi'a fi qabrihi innahu la yasma'u khafqa ni'alihim." Ini tuan-tuan tahu hadis ni, ni'alihim. Apa? Kasut. Izan sarafu. Kata Nabi, Anas bin Malik riwayat, ini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata sesungguhnya mayat dalam kubur dia boleh dengar tapak kasut orang yang tinggalkan dia tu. Dia boleh dengar tapak kasut. Baik. Sebab tu ada ulama yang kata mayat tak boleh dengar suara orang kubur, suara orang di atas. Sebab berdasarkan ayat Quran itu. Okey. Tetapi orang bincang, tapi hadis ni sahih yang Nabi pergi cakap dengan Abu Jahal semua ni. Maka kata ulama yang tak setuju, dia kata hadis ni khusus untuk peristiwa tu saja. Khusus untuk Nabi sahaja, orang lain tak boleh. Satu. Yang kedua, orang kata, ulama kata, ni ulama yang tak setuju ni. Dia berkata yang hadis dalam Sahih Muslim yang kata mayat dengar tapak kasut, itu khusus untuk tapak kasut, bukan suara orang. Itu yang tak setuju nah. Dia ada dua, ada yang setuju dan yang tak setuju. Saya bawa dua-dua. Baik. Kemudian ini saya ambil dalam PDF tadi tu, Syekh Atiyah Saqar, Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar kan, Syekh Atiyah Saqar. Baik. Dia kata apa? Waja'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syar'a li ummati assalam ala ahli al-qubur. Assalamu alaikum daral qaumi mu'minin. Wa hadha khitabun liman yasma'u wa yaqil. Was-salafu mujmi'una ala zalik. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Fasama'u al-mauta lil kalamil ahya'i sabit. Maka kata Syekh Atiyah Saqar, Syekh Atiyah Saqar berada dalam kelompok yang kata mayat memang dengar. Sebab ada hadis Imam Nasa'i riwayat kata mayat bila kita melewati kubur, Nabi suruh kita bagi salam. Apa lafaz dia? Assalamu alaikum dara qaumi mu'minin. Assalamualaikum kepada penduduk rumah orang beriman kan. Kalau kita buka dalam kitab tahlil lagi panjang kan. Baik. So ini menjadi isyarat, kata Syekh Atiyah kata ini menjadi isyarat kata depa dengar, bahkan depa menyedarinya, bahkan depa menjawab. Cuma kita tak dengar lah. Maka kata Syekh Atiyah Saqar, fasama'ul mauta lil kalamil ahya sabit. Orang yang mati mendengar kalam orang yang hidup itu sabit dengan hadis. Memang ada dalil, bukan saja kata, bukan kita saja reka. Kemudian dipetik oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata ahadis wal asar tadullu ala anna za'ira mata jaa alima bihil mait wa sami'a salamahu wa anisa bihi wa radda alaihi wa haza wa radda alaihi ni maksud jawab. Maksudnya ada dalil hadis dan asar mengatakan orang yang pergi ziarah itu bagi salam, dan orang di dalam kubur itu wasami'a salamaha mendengar salam orang di atas, waradda alaihi dan menjawab salam mereka itu. Haza amun fi haqqi syuhada'i wa ghairihim fa innahu la yuwaqqasu qala huwa asah. La yuwaqqas maksud dia tak terlimit dalam beberapa keadaan sahaja. Memang dengar. Memang dengar. Cuma kita setujulah ada dua pandangan yang berlainan. Ada kata tak dengar, ada kata dengar. Kita pun tak tahu kita bakal tak mati belakang lagi. Tapi ada yang kata tak dengar tadi, dia berkata berdasarkan ayat Quran surah Fatir tadi tu, yang kata takkan dengar dah. Cuma adalah hadis yang sahih, Nabi cakap memang dengar, itu khusus untuk Nabi.
Dan bunyi kasut memang dengar. Itu khusus bunyi kasut, bukan orang sembang. Tapi ulama yang lain mengatakan, tak, dengar. Bersandarkan hadis yang lain yang kata Nabi suruh bagi salam, dia jawab. So itulah perjalanan para ulama di dalam mengeluarkan hukum. Masing-masing ada sandaran mereka. Kita orang awam yang mai kemudian ini ikutlah. Kita jangan berbalah lah. Tu ya. Masing-masing ada sandaran mereka. Masing-masing ada dalil, masing-masing ada kefahaman dalil itu. Macam hadis, saya tutup itu selesai dah kisah ni kisah kaum Nabi Soleh. Bulan depan kita masuk Nabi Ibrahim. Tapi dia buat main satu bab yang ringkas tentang perjalanan Nabi ke Al-Hijr, tengok macam mana. So begitulah perjalanan para ulama dalam menerbitkan hukum, kefahaman mereka. Kalau kita tengok dalam hadis tentang qunut misalnya, seperti saya tak mau sebutlah secara ni, masing-masing ada dalil mereka tentang jahar membaca bismillah tu kuat ataupun pelan. Dalam ilmu hadis membaca bismillah kuat ni dia muttarib, semua pakai kuat belaka. Yang baca kuat pun kuat, yang baca pelan pun kuat. Tapi adalah ulama kita lah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanifah, kefahaman mereka yang menerbitkan jalan-jalan mazhab yang ada berbeza-beza, tapi semuanya di bawah lingkungan dalil dan hujah. Yang kita orang awam ni tidak akan dipersoalkan dengan benda tu. Kita orang awam kita terima. Jadi kita tak perlu berbalah pun sebenarnya. Tak perlu berbalah. Wallahu ta'ala alam. Bulan depan kita sambung bab yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ahdina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqna min ba'dihi tafraqan ma'suma wa la taj'al la fila wala ma'na wa la matba'una syaqqa wala matuda wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.